Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana hari ini kita akan membahaskan tentang at-tawabi'. Apa dia tuan-tuan? Cuba sebut at-tawabi'. Apa makna at-tawabi'? At-tawabi' ni maknanya ialah yang follow orang lain. At-tawabi' ni maknanya yang ikut baris orang lain ataupun yang ikut pangkat orang lain, ya. Okey, bagi peluang saya untuk ulang daripada awal sampailah tawabi' hari ni, ya. So, kita belajar peringkat yang ketiga. Saya sebut isim ada dua jenis, satu isim yang mabni, satu isim yang mu'rab. Betul kan? Isim yang mabni semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. So, isim yang mu'rab ialah isim yang isim biasa. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat kedua dulu, isim yang mu'rab ni semua isim biasa, Yang mana mu'rab artinya dia boleh diubah-ubahkan baris hujung. Yang mabni maknanya dia kebal lah, tak boleh ubah. Baik, kalau jenis yang boleh ubah baris hujung, yang isim biasa ni, dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan? Dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan yang saya dah jelaskan semuanya. Dia boleh berubah menjadi marfu'. Tanda marfu' pun dah belajar, penyebab marfu' pun dah belajar. Yang kedua, dia boleh berubah menjadi mansub, tanda-tanda mansub pun saya telah jelaskan, dan penyebab mansub yang 11 tu pun saya dah jelaskan, Kemudian yang ketiga, dia boleh juga berpangkat majrur, tanda-tanda majrur pada kalimat isim biasa ni telah saya jelaskan, dan penyebab-penyebab ada dua saja, Penyebab majrur pun saya dah jelaskan. Apa penyebab yang pertama? Sebab selepas haraf jar. Yang kedua, penyebab yang kedua ialah sebab dia mudhafun ilaih. Ingat kan? Baik, hari ni kita masuk satu bab yang baru, Dia tidak berada di arrow 1, 2, 3 kalau tuan-tuan buka dalam diagram tuan-tuan. At-tawabi' ni dia duduk seorang-seorang ni. Dia bukan dekat mabni, dia bukan kat kebal. Tapi at-tawabi' ni sebenarnya dia masuk dalam isim-isim biasa tuan-tuan, At-tawabi' ni dia masuk dalam isim-isim biasa, Okey, bagi saya jelaskan dulu, macam mana dia boleh dapat pangkat at-tawabi' ni. Okey, tuan dengar dulu, At-tawabi' ni maknanya dia follow baris orang lain. Dia ni sebenarnya asalnya dia bukan marfu', bukan mansub, bukan majrur. Oleh kerana dia punya bos tu marfu', dia pun dapat pangkat marfu'. Oleh kerana bos dia berpangkat majrur, dia pun dapat pangkat majrur. Oleh kerana bos dia dapat pangkat mansub, dia pun dapat pangkat mansub juga. Dia follow bos dia, tuan-tuan. Atau dia follow suami dia. Macam itulah tuan-tuan, suami ke apa ke tak kira lah, Yang penting dia follow pangkat orang lain. Dia bukan pangkat asal dia. Dia macam lebih kurang saya sebut apa saya sebut macam datin lah, datin ni dia bukan dapat pangkat datin daripada sultan tau. Dia dapat datin sebab suami dia dapat datuk. Jadi dia dapatlah datin. Kalau nak dapat bintang pun sebab suami dia dapat datuk, dia dapatlah pangkat datin tersebut, dapatlah bintang datin kalau ada lah, Saya pun tak tahulah, Jadi maknanya datin tu bukan pangkat yang dianugerahkan kepada dia secara terus kepada dia. Dia dapat pangkat tu kerana orang lain. Kerana orang lain dapat ni, maka dia pun dapat ni juga. Kalau tuan-tuan ada contoh yang lebih baik, tuan-tuan bolehlah share dengan saya nanti. Tapi yang penting at-tawabi' ni dia bukan pangkat asal. Kadang-kadang tuan-tuan tengok dia dapat contohnya macam apa. Yang paling mudah ialah zat sifat lah, zat sifat. Contohnya Ali dia cuci baju cantik. Ali dia cuci baju cantik. Jadi kalau baju wa cantik Ali dia cuci al-baju wa al-cantik Jadi cantik tu dia sifat kepada baju. Jadi sifat ni salah satu daripada contoh at-tawabi' yang paling banyak dalam Al-Quran. Ali dia cuci al-baju wa al-cantik Jadi baju cantik tu kan zat sifat. Zat dia baju, sifat dia cantik kan. Jadi cantik tu dia dapat pangkat al-cantik Kenapa dia dapat pangkat baris atas tu, Ustaz? Sebab dia punya zat dia baris atas, jadi dia pun ikut juga baris atas. Zat dia dapat pangkat mansub, dia pun dapat pangkat mansub juga. Jadi bukan asal dia tu mansub. Tapi kalau al-baju, dia akan ikut al-cantik. Kalau al-bajui, dia dapat pangkat al-cantik. Nampak? Jadi dia dapat pangkat tu ialah kerana apa yang dia follow. Dia ada 4 jenis, tuan-tuan, yang jenis follow ni. Yang pertama yang saya sebut tadi lah zat dan sifat. Sifat tu dia follow baris zat dia. Yang kedua ataf dan ma'tuf. Ataf dan ma'tuf. Ini dua ni yang kita akan bahaskan hari ni, ataf dan ma'tuf. Kita ada dua lagi, nanti kita bahas kemudian pada pertemuan kita akan datang. Dia ada dia ada yang ketiga kita sebut dia sebagai badal, yang keempat sebagai taukid. Badal dan taukid itu nanti kita bahaskan kemudian. Tapi hari ini kita nak bahas zat dan sifat dulu. Zat sifat, zat ikut baris sifat. Yang kedua ialah ataf ma'tuf. Ma'tuf tu dia follow baris apa yang dia atafkan tu. Nanti saya jelaskan kemudian. Tapi sepintas lalu, zat sifat seperti mana yang saya jelaskan tadi, ataf ma'tuf ni macam ni, tuan-tuan. Yang sebelum tu ada haraf ataf. Apa haraf ataf? Dan kan?
dan summa, kemudian ataupun apa tu, au ataupun atau ataupun apa ni, fa maknanya maka. Jadi kita fokus kepada waw ataf tu yang paling selalu sekali tuan-tuan jumpa. Ali dia beli pensil tu katalah bari atas sebab dia yang kena beli, dia maf'ulun bih. Ali dia beli pensil lah, wa kertas dan kertas. Dia beli pensil dan kertas. Jadi kertas tu tengah-tengah, antara pensil dengan kertas tu tengah-tengah tu kan ada wa kan. Jadi wa tu yang menyamakan baris kertas tu dengan pensil. Kertas bukan maf'ulun bih tau. Itu kita panggil ataf dan ma'tuf. Tengah-tengah tu ada huruf ataf kan. Ada wa kan, waw ataf, waw penyambung cerita kan. Jadi waw ini yang menyambung, yang menyamakan baris pensil tu dengan kertas. Kalau lepas kertas tu ada benda lain juga yang dibeli oleh Ali, ada wa juga kan, maka baris dia pun akan sama juga. Contoh Ali dia beli pensil lah, wa kertasa, wa wa pemadama. Dia beli pensel, kertas, pemadam kan. Ali dia beli pensel lah, wa kertasa, wa pemadama. Jadi kertas dengan pemadam tu tuan-tuan, dia kan kalimat yang kedua dan yang ketiga, tapi diselangi oleh waw dan kan. Jadi yang kedua dan yang ketiga tu semua kena follow baris pensel yang pertama tu. Siapa yang menyebabkan dia follow si waw tengah waw ataf tu lah, itu kita panggil ataf dan maktuf. Ataf dan maktuf. So kalimat yang kedua tu, kertas tu dia maktuf kepada ataf dia lah. Ataf dia siapa? Yang kalimat yang pertama, pensel tu. Begitu juga kalimat yang ketiga, pemadam kan, pemadama, dia tu adalah maktuf kepada kalimat-kalimat sebelum tu, iaitu kertas dan pensel. Siapa yang menyebabkan dia follow? Waw ataf tu. Itu fungsi waw ataf. Jadi hari ni tuan-tuan akan kenal lah. So dua benda yang masuk dalam bab tawabi' ni bukan pangkat asal dia. Dia dapat pangkat tersebut ataupun dapat baris tersebut kerana kalimat yang lain. Dia cuma follow saja, macam Datin dengan Datuk tadi. So tuan-tuan, hari ni kita masuk surah Al-Fatihah balik semula. Saya nak tunjukkan Fatihah ni paling banyak sekali lah ataf dan maktuf dia. Bukan, dia ada dia ada, kita sebut zat dan sifat. Ataupun kalau kurang sesuai, nanti saya akan masuk kepada satu ayat yang lain. Tuan-tuan tunggu sebentar. Nanti di permulaan video yang kedua nanti saya bagi tahu apa yang kita nak sebutkan. So kalau surah Fatihah pun nanti kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu kita boleh consider dia sebagai zat dan sifat, tuan-tuan. Ataupun Allah dengan Ar-Rahman tu, Bismillahirrahman, Allah dengan Ar-Rahman tu, itu consider dia sebagai zat dan sifat. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim tu kita consider dia sebagai zat dan sifat juga, tuan-tuan. So nanti kalau ada kesempatan, nanti kita tengok kat mana kita boleh bincang pasal waw ataf, ataupun kita jumpa kita bagi contoh tersebut pada pertemuan kita akan datang, insya-Allah. So tuan-tuan tunggu video yang kedua.